kesannya bukan kecil. Dia boleh gerakkan pasaran forex, saham, komoditi. Contoh macam emas lah yang paling ketara sekarang. Welcome back to another episode of Kopi Chart and Chill bersama saya Kamalia, dan hari ini Kamalia bersama dengan Amir. Ya, betul. Dan kita nak bincangkan tentang kadar faedah dunia turun. Adakah ini masa sesuai untuk buy gold? Itu dia tajuk kita pada episod kali ini, Amir. Okay. Kalau kita tengok, Amir, kadar faedah dunia ni dia mula menunjukkan tanda-tanda nak turun, tapi tak turun-turun lagi. Kalau kita tengok contohnya Fed, ECB ataupun European Central Bank dan juga Bank Negara Malaysia sendiri, dia mula dah bagi isyarat pelonggaran dasar. Tapi persoalannya, bila kadar faedah turun, adakah ini masa sesuai untuk beli emas? Soalan ni, Kamalia, memang ramai orang tanya-tanya lah sekarang kan. Sebab bila bank pusat ni ubah kadar faedah, kesannya bukan kecil. Dia boleh gerakkan pasaran forex, saham, komoditi. Contoh macam emas lah yang paling ketara sekarang. Kalau Kamalia tengok pun sekarang, for the past few weeks, harga emas sangat ketara naik. Betul. Macam tu. Naik mendadak. Betul. Kan? Jadi ada pula orang tanya, apa maksud kadar faedah turun? Sebab orang kadang-kadang confuse. Kalau kadar faedah turun ni bagus ke? Tak bagus ke? Macam mana? Jadi kalau kita kata kadar faedah turun, maksudnya bank pusat tu sendiri dia longgarkan polisi kewangan lah. Ini biasanya berlaku bila ekonomi perlahan. So, mereka turunkan kadar supaya pinjaman jadi murah dan pembelanjaan meningkat. Contohnya kalau dekat US lah. Betul. Orang sangat tertunggu-tunggu dengan Fed rate tu kan. Nak turun ke, tak turun ke. Dan kalau kita tengok bulan Oktober, untuk NFP, FOMC yang orang ternanti-nanti, tak keluar-keluar news dia kan. Semuanya sebabkan Federal Reserve di US masih lagi tak tahu. Diorang masih lagi tak dapat nak ada kata putus sama ada nak cut rate ke tak ke. Jadi sekarang ni bagi Amir, macam mana dengan situasi sekarang ni? Alright, so contohnya lah Federal Reserve lah kan. Kat Amerika biasanya diorang akan turunkan rate bila inflation ni dah reda. Lepas tu pertumbuhan pun mula perlahan lah. Jadi dia macam tujuan utama tu dia nak bagi ekonomi ni bernafas semula, nak startkan balik semula. Ekonomi US lah. Ekonomi US lah, betul. Okey. Jadi itu yang orang kata kalau bila macam bank negara sendirilah kan, bila kadar pinjaman kita ni lebih rendah, so ekonomi tempatan dia boleh bergerak semula. Tetapi dalam masa yang sama, nilai mata wang tu boleh melemah. Itu yang kita risau sekarang ni. Dan kita nak bincang pula, Amir, hubungan antara kadar faedah dengan emas ni sebenarnya macam mana? Adakah dia bergerak secara seiring? Ataupun songsang ke? Betul ya? Macam tu. Faham betul. Sebab bila kadar faedah tinggi lah, orang lebih suka simpan duit dalam bentuk deposit ataupun bond. Sebab dia punya return tu stable, tetap. Macam ni. So, bila kadar faedah turun pula, trader-trader ni atau pelabur, investor, dia suka cari aset yang lain lah. Yang macam orang kata menarik lagi. Contohnya macam emas ke. Sebab emas ni, as you know pun, orang panggil safe haven lah kan. Jadi itulah yang kita boleh kaitkan antara kadar faedah dengan emas ni sebab tu ramai sekarang ni pun tengah target emas nak naik. Betul. Setakat kita shoot podcast ni memang kalau kita tengok gold sekarang ni memang tengah uptrend. Betul. Kripto pun tengah nak menaik sekarang ni kan. Jadi kalau kita nak bincang pula tentang situasi semasa dunia sekarang ni, kalau kita tengok situasi global, macam-macam benda yang sedang terjadi. Dan juga terutama kalau kita tengok bank pusat ni, dia dah mula dah cari diorang punya cara macam mana nak buat
nak cut rate ke ataupun tidak. Tetapi kita dekat Malaysia ni masih berhati-hatilah. Tetapi tekanan tu kita dah boleh merasa benda tu kan. Jadi macam mana daripada pandangan Amir dengan situasi global sekarang ni? So bila pelonggaran dasar berlaku serentak ni kat seluruh dunia, dia boleh dorong lah harga emas tu naik sebab pelabur akan cari value, store of value lah orang kata. Sebab untuk tempat untuk diorang lindungi nilai daripada penurunan currency lah, mata wang diorang sendiri. Macam tu lah. Tapi kalau kita tengok tak bermakna lah harga akan naik terus kan. Betul. Betul. Sebab kita market ni kita tak boleh nak expect. Orang kata tengah uptrend, tiba-tiba something happen. Betul. Turun pula kan. Jadi so korang pun masih kena berhati-hati untuk trader kat luar sana Amir. Dengan situasi global yang tak menentu sekarang ni. Apa pandangan you ataupun tips yang you boleh share ataupun mungkin your own experience yang pernah trade ke apa sebelum ni? Macam mana? For me, kalau you tanya banyak lagi instrumen yang you boleh tengok yang ada correlation dengan gold ni sendirilah. Jadi you jangan lupa pantau juga DXY ke, sebab bila USD lemah, emas biasanya dia dapat sokongan tambahan. Saya itu you boleh tengoklah geopolitik punya faktor ke, risiko global pun dia boleh dorong pelabur masuk ke dalam emas juga. Macam tu. Betul. Dan yang paling penting untuk korang yang trader-trader di luar sana ataupun investor-investor di luar sana, jangan kejar harga bila dah naik tinggi. Sebab ramai yang orang tengok kan, diorang takut FOMO. Betul. Gold dah naik ni, dah buat all time high. Bitcoin buat all time high. Semua buy. Tidak kalau lagi all time high tu sebenarnya lagi bahaya. Betul tak? Orang kata ride the trend. Ride the trend. Betul. But you have to pick the right moment lah. Correct. The right moment untuk entry. Macam Amir sendiri pernah tak you trade? Trade juga. You pernah trade apa? Banyaklah. Currency pun trade. Kalau kata gold pun trade jugalah. Macam what is your bad experience yang you nak jadikan pengajaran untuk semua? For me, I rasa paling penting dalam trading ni, regardless lah any instrument ke apa, you paling penting is money management, lah. Orang kata. Especially during this time, kalau you trade gold, money management kena penting. Paling kena jaga. Sebab apa? Even now, kalau you tengok as of today pun, sideways ataupun retracement pun makan banyak pip, beribu pip. Betul. Ya, betul. You nampak satu candlestick M5 tu 500 pip. Betul. So you do not expect yang macam sekejap je dia turun, sikit je ni kan. Betul. So memang betul apa yang Amir cakap, ingat money management tu penting, and jangan lupa trade tu kena ada journal. You ada journal tak? You buat journal? Ada. Journal tu penting guys sebenarnya. Ramai yang orang ingat journal ni tak penting. Betul. Tapi itulah kira macam diary lah kan. Expectancy, results, apa semua. Betul. Kenapa you lost, kat mana silap you. Jadi itulah pentingnya journal. Okay. So Amir, macam mana kesimpulan daripada kita punya topik hari ni? So kesimpulannya, penurunan kadar faedah dunia ni memang secara teori beri kelebihan lah kepada emas. Tapi macam biasa, masa and strategi masih main peranan lah untuk trading ni. Betul. So emas ni dia bukan setakat safe haven, tapi juga orang nak kata keyakinan terhadap ekonomi global. Okay, so confidence tu ataupun market ni dia dah mula volatile ke apa, orang akan lari ke emas. Betul. Emas, JPY, itu antara safe haven. Tetapi korang ingat juga, sebenarnya bukan setakat gold je yang korang boleh trade. Sebab ramai orang fokus dekat gold. Betul. Sebenarnya you boleh buat duit dekat crypto, kat Bitcoin, ETH, indices, stocks kan. So teruskan belajar. Ingat sebenarnya dunia trading ni sangat luas kepada anda semua. Banyak lagi peluang-peluang untuk kita trade, untuk kita cari peluang, untuk kita buat duit. Betul. Terima kasih Amir kerana bersama-sama dengan saya untuk topik kali ini. Betul. Teruskan dengar podcast HFM Malaysia iaitu Copy Chart and Chill, di mana insyaAllah kita akan bincangkan isu-isu yang latest, ekonomi global dan juga bagaimana
boleh impact keputusan trading korang. So kita jumpa lagi in the next episode bersama saya Kamalia dan guest yang lain pula. Okay, bye-bye.